Tes. Assalamualaikum, saya Nurin Dayana dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Polisi. Saya ingin mengajukan soalan yang berbunyi, apakah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dalam menghadapi cabaran politik kontemporari yang sentiasa dinamik dan tidak boleh dijangka? Terima kasih, Dayana. Next. Saya Nurul Ain and terima kasih. Soalan saya berbunyi, sejauh manakah perancangan Kementerian Dalam Negeri untuk menangani isu ekstremis dan fahaman melampau yang semakin meningkat dalam kalangan belia, dan juga apakah langkah pencegahan yang telah dilakukan ataupun bakal dilakukan? Terima kasih. Terima kasih, Nur Ain. Next. Assalamualaikum, Yang Berhormat Datuk Seri. Nama saya Iz Irfan. Soalan saya berbunyi, bagaimanakah Kementerian Dalam Negeri akan memastikan bahawa undang-undang pencegahan jenayah tidak disalahgunakan daripada menghormati hak asasi manusia? Kerana sekarang ini banyak sekali isu yang kita dapat tahu yang bahawa badan beruniform sangatlah, orang kata, netizen memandang mereka kebal terhadap undang-undang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Irfan. Ya, 4 dulu. Nanti saya Ini respon soalan yang datang. terakhir ya. Ya. Okay, Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Seri Yang Berhormat. Saya Muhammad Zul Azri. Soalannya agak panjang sikit. Okay, saya ingin bertanya soalan berkenaan dengan UiTM. Since Datuk kali pertama datang ke UiTM kan. Seperti Datuk Seri dan semua sedia maklum, UiTM ni kita melahirkan profesional Bumi Putra. UiTM dah melahirkan lebih 1 juta graduan. Dan sekarang ada 180,000 yang masih aktif di 32 kampus di seluruh negara. UiTM ni dah membentuk nilai yang sangat baik, dalam warga kami semua, ilmunya, disiplinnya, amanah, rajin, tanggungjawab. Mbak kata YB Datuk Seri tadi, behavior dan ethics. Saya jamin pasti dalam warga UiTM ni semua ada benda-benda ni. Dalam mengekalkan keamanan seperti yang sedia ada, bagaimana pandangan KDN jika kami warga UiTM ingin mempertahankan UiTM dalam mengekalkan status quo dia, iaitu universiti ini hanya untuk Bumi Putra. Okay, kerana saya percaya jika status quo ini disentuh, UiTM ni bunyi semboyan, lebih 1 juta akan turun. Itu pandangan peribadi saya dan saya nak tanya pandangan KDN. Terima kasih, Wabi. Baik, kita stop sekat 4. 2 tu saya akan bagi giliran, lepas saya jawab 4 ya. Terima kasih. Baik. Diana, Nurul Ain, Irfan dan Adri. Baik. Saya jawab secara topikal. Baik. Irfan kata, macam mana nak pastikan undang-undang pencegahan tidak disalahgunakan. Okay, terutama oleh pasukan uniform, isu integriti lah ya. Baik. Kemudian nak seimbangkan antara undang-undang pencegahan dengan isu hak asasi. Ini lama dah kita bahas tajuk ni. Ya. Dan ianya akan terus hidup perbahasan tentangnya. Ya, nak mencapai keseimbangan antara undang-undang pencegahan. Dan pencegahan maknanya pada pandangan pihak berkuasa, kalau kita tak mendahului dengan tindakan, musibah akan menjadi lebih besar dan berat. Okey. Di satu sisi lain kata, asas apa kamu menyangkakan bahawa itu akan menjadi keadaan lebih berat untuk kamu pakai undang-undang pencegahan? Benda belum berlaku lagi. Kamu siapa untuk bagi tahu kami bahawa ini akan terjadi? Dia libet dia yang itu aja sebenarnya. Okey. Dan ini membawa kemudian kepada apabila ditahan atas nama undang-undang pencegahan, kadang kita tahan sampai hari ini 28 hari. Okey. Baik. Bayangkan keadaan ini. Kita tahan 600 orang. Lepas tahan, kita kena bawa ke mahkamah untuk minta reman. Mahkamah bagi 7 hari. 7 hari untuk kita siapkan siasatan ke atas 600 orang, agak-agak sempat tak? Nak bagi adil. Bila kita ketar siasatan ni, kita nak siapkan betul-betul supaya hasil siasatan itu tak menzalimi orang kita siasat, ya, tidak juga melanggar prinsip undang-undang. 600 orang kita tangkap sekali, kemudian
kita minta 7 hari. Hakim bagi 7 hari. Okay. Hakikatnya 7 hari itu takkan siap lah. Kita pun mohon lagi sambungan. Kadang hakim bagi 3 hari, kadang hakim bagi 5 hari, kadang hakim bagi 7 hari. Hakikatnya bila siasatan berlaku, kita mulakan 2-3 akta. Kanun keseksaan, kita gunakan AMLA, kita gunakan traffic in person. Selagi kita siasat, tiba-tiba kita boleh invoke banyak lagi section menjadi 12 sampai 13. Jadi kita perlu lebih masa. Dalam keadaan itu, keadaan di mana kita menguruskan sesuatu yang bersifat misalnya jenayah terancang. 24 jam reman tak mungkin kita dapat selesaikan. Sebab jenayah terancang ni adalah yang dilakukan oleh kumpulan. Okey, ya. Dalam konteks itu, undang-undang pencegahan itu kita perlukan. Baik. Yang paling pentingnya dalam melaksanakan undang-undang pencegahan ini adalah tak berlaku penganiayaan, tak berlaku penyalahgunaan kuasa dan dari segi pemakaian undang-undang. Itu jaminan yang sekarang kita bagi. Ya, kerana itu dalam proses di mana kita tahan menggunakan undang-undang pencegahan ini, akses subjek itu kepada peguam masih dibenarkan dan peguam itu dibawa ke muka pengadilan. Pada akhir kita tahan, kita kena bawa dia ke mahkamah. Berbanding dulu, tak bawa ke mahkamah lepas 2 tahun. Sambung lagi 2 tahun, tak bawa ke mahkamah. Sambung 2 tahun, tak bawa ke mahkamah. Sambung 2 tahun, tak bawa ke mahkamah. Bertahun-tahun. Yang ini, pada akhir perbicaraan, kita wajib bawa dia ke mahkamah dan dia diberi peluang untuk melantik peguam. Ya. So, itu kita nak balance antara macam ni. Kenapa? Tak semua isu tentang keselamatan ini, ya, yang berlaku yang saya sebut tadi, tak boleh ambil pendekatan yang underestimate. Misalnya, insiden Ulu Tiram. Ya. Insiden Ulu Tiram. Penyerangnya umur 21 tahun. Okey. 21 tahun. Dia serang dan bunuh anggota polis. Okey, dia bawa senjata aja, senjata tajam ya. Masuk, dia bunuh. Okey. Polis terkejut, dia rampas pistol polis, dia boleh guna pistol polis. Ingat. Saya ada lesen pistol. Ada. Tapi kalau nak pergi tu, boleh nak pergi satu pertandingan, mesti kena biasakan dulu. Yang ini selambut aja. Serang dengan parang, rampas pistol, dia boleh guna pistol itu. Dan dia budak kampung. Dan bila kita siasat, dia belajar daripada YouTube. Ya. Ingat tu keadaan-keadaan ini. Dan itu 2 anggota polis meninggal waktu itu. Okey. Dan tak ramai juga pejuang hak asasi memberi simpati kepada nyawa 2 anggota polis ni, tak ada. Ya, tapi jangan ada seorang nyawa suspek itu diambil tindakan. Ya, tak diberi peluang bela diri, tak ada segala macam. Itu pun satu penyakit juga. Okey, ya. So, masih dalam konteks itu, kita ada keperluan. Yang paling penting adalah jaminan bahawa pihak penguatkuasa, dalam kes ini polis, tidak menyalahgunakan. Kerana itu dalam polis kita ada unit integriti, kita juga ada IPCC, satu badan baru yang ditubuhkan sudah pemula beroperasi tahun ini. Sebarang bentuk pelanggaran dari segi tata tertib, etika, perundangan, disiplin, badan inilah yang akan melakukan siasatan. Okey, ya. Baik. Diana tadi, dia kata macam mana nak atasi segmen yang masih lagi melihat masih kritikal terhadap pemerintah lah. Ya. Macam mana pemerintah nak atasi keadaan ini? Dia begitu dia punya soalan dia kan. Nama pun manusia. Ya. Bila kerajaan dia berada pada kedudukan itu, dia apa juga pengumuman dia pasti akan mengundang reaksi. Ya, ini teringat saya guru saya dulu, nakib saya dalam musrah saya, dia selalu sebut kisah tentang seorang lelaki Badawi dengan anak dia dan kaldai. Lalu kat pasar, orang pasar kata, apalah ada kenderaan tak naik. Okay, bapak dia kata, sekarang anak kamu naik. Bapak tarik tali. Lalu kat pasar, orang kata, tengok anak, dia kecil, muda, bapak dah tua, dia yang naik. Apa punya anak? Baik. Pak dia kata, sekarang anak kamu turun, aku pula naik. Bapak dia pula naik. Apalah orang tua ni.
Ya, anak yang kecil dia suruh berjalan. Salah juga. Sekarang naik dua-dua. Lalu orang kata tengok zalim kat binatang. Baik, bila orang tak tegur? Pak dia kata sekarang kita pikul binatang ni. Bila sampai tahap tu kata okey tu salayan ni tak betul dengan kepala. Mesejnya apa? Kamu buat apa saja. Yang namanya manusia pasti akan mengundang reaksi. Yang paling penting tanggungjawab kerajaan adalah do the right thing, kemudian manage perbezaan pendapat ini. Tak boleh biar juga kerana jadi toksik. Ya, dia padan dengan TikTok dan Facebook itu je. Yang itu tu dianggap sebagai segalanya benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Penjelasan gajah tu dia tak lagi lah. Hak ni semua galau. Mana kau dapat? Dalam TikTok. Mana dapat? Dalam Facebook. Ada lagi macam tu. Bukan di kalangan biasa, di parlimen pun ada lagi. Ya, saya malam tengok TikTok, semalam dia pakai yang itu. Sampai macam tu. Itu berat tu keadaan macam tu. Jadi soal sumber ilmu, konsep tabayun, semak dulu tak jalan dah. Okey ya. Jadi bagi pihak kerajaan ini, ya, bila kita laksanakan satu dasar, setelah perbincangan itu lumat dalam mesyuarat jemaah menteri. Kemudian kalau memerlukan pembentangan dalam dewan, kita bentang. Macam baru ni, kita bentang untuk kelulusan warga negara. Saya ambil setahun lebih untuk mendapat 206 sokongan daripada kedua-dua belah blok. Semua sekali sokong. Okey. Tapi kalau nak tengok pada tubuh ni cala bala teruk lah. Dengan NGO lah, dengan pakar perundangan lah, segala macam lah. Tapi saya bertuah kerana pegawai saya ni disiplinnya bagus, ya, pesis kepada kita buat keputusan tu, kita yakin, maknanya kita terangkan pada Majlis Raja-Raja, kita terangkan pada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, kita jumpa pelbagai pertubuhan, semua kemusykilan kita jawab satu persatu. Nak tanya tentang apa? Anak terdampar, warga negaranya apa? Kita jelaskan. Nak tanya tentang apa? Mak dan bapa IC merah, anak warga negara atau bukan? Sebut. Anak lahir di luar pada perkahwinan, anak angkat, anak jagaan, isteri warga asing, lepas 2 tahun perkahwinan, lepas 2 tahun dapat warga negara, kita lucutkan warga negara. Semuanya itu, kawan, tanya. Dan kita ambil setahun lebih untuk bagi penjelasan. Tu baru satu tajuk, warga negara. Okey, alhamdulillah. Pada akhir penerangan, yang paling penting apa? 222 ahli parlimen. 14 tak datang, 206 setuju, dan 1 tolak. Muar tolak, dia tak setuju. Tak apalah, kita ucap selamat maju jaya pada dia. Tak ada masalah. Yang lain kita jalan lah. Mau tak setuju tak apa. Ya, tak setuju, mana tak setuju lah. Isteri warga asing, isteri warga negara, kahwin dengan orang luar, anak lahir di luar, kita kata anak yang lahir di luar negara automatik warga negara. Tak apa. Mau tak setuju, nak macam mana? Tapi kaum-kaum ibu banyak hantar mesej pada saya, terima kasih Datuk, selesaikan masalah kami. Okay, alhamdulillah, saya rasa satu kepuasan. Jadi betul, saya ucap terima kasih Diana, concern dia itu, dan saya nak respon bahawa lumrah menerima reaksi apa-apa itu. Yang paling penting kita buat. Okey, kita laksanakan dengan cermat. Baik. Saya jawab Irfan, saya jawab Diana. Nur Ain tadi, saya nak recall balik. Nur Ain punya soalan tadi tentang mana Nur Ain? Nur Ain tentang apa Nur Ain? Sikit je bagi kata kunci satu ya. Ekstremis dalam kalangan beliau. Oh, tengok soalan tu patut Tan CIGP jawab Ya. Baik, saya nak sebut gini. Yang pertama, trendnya terkawal. Ya. Sebabnya pasukan perisikan kita antara yang terbaik lah. Kalau ikut saya, kalau ikut Tan CIGP, dia tak pernah puas hati dengan pasukan intelijen dia. Baik, kita dapat kesan sebenarnya. Yang tragedi Ulu Teram tu, yang nombor 21, of course lepas tu kita ambil tindakan. Banyak lagi tangkapan-tangkapan lain yang kita buat setelah kita kesan penglibatan mereka misalnya di luar negara. Ya, bila balik, kita buat profil mereka. Ada pensyarah, ada suri rumah, ada pekerja kontrak, ada yang tak bekerja. Pensyarah pun ada. Tapi dia mewakili satu pemikiran yang sama. Bahawa pemerintah ini tidak melaksanakan Islam. Jadi,
hukumnya harus kami boleh lawan. Jadi barisan pertama untuk kami lawan pemerintah, musuh nombor satu adalah polis. So itu justifikasi dia. Okay? Tapi kita tangkap lah. Kita tangkap dan kita charge. Kita charge. Okay, ya. Baik, kita dengar beberapa bulan lepas, kita tangkap juga warga Israel. Okay? Kita tangkap warga Israel. Okay? Dan sekarang kita tuduh dia di mahkamah dibuat akta senjata api. Okay? Jadi orang kata, Israel kan tak ada hubungan diplomatik dengan kita, macam mana dia masuk? Israel sebuah negara yang rakyat dia boleh pegang banyak pasport. Negara kita, rakyat cuma boleh pegang satu pasport. Israel tak. Dia boleh dapat pasport Amerika, Cyprus, France, Israel, kot lah. So dia masuk sini, dia gunakan pasport France. Okey. Tapi dia tak terlepas. Intelijen kita tetap dapat tangkap dia. Ya. Kita rampas semua senjata dia. Kita charge dia dibuat akta senjata api. Baik, ya? Baik. Tapi soalan Nu'aim itu betul. Di kalangan generasi muda, terutama yang duduk dalam institusi ilmu ini, dia apa dia? Nak ambil satu maklumat itu tapis, semak. Itu disiplin kena ada lah. Ya. Quran pun pesan begitu, Nabi pun ajar begitu. Ya. Kadang-kadang kita ambil selapis saja. Saya ingat dulu, saya pelajar komunikasi di universiti tentang persepsi ini, profesor saya ajar mudah ya. Okay. Mula dia bagi satu story. Seorang lelaki berlari sambil mengejar seorang perempuan. Setelah penat, mereka duduk di kerusi di taman bunga. Mereka kemudian menepuk dan saling bergurau senda. Okey, dia tanya kita, profesor saya itu nama Profesor Azhari almarhum, apa ulasan kamu tentang ni? Ini satu pasangan yang sedang bercinta, Prof. Okey. Dua, pasangan ini adalah lambang kemesraan, Prof. Okey, baik. Kemudian dia ubah maklumat tambahan. Lelaki itu umurnya 71 dan perempuan itu umur 5 tahun. Persepsi dah berubah. Ini sebenarnya Tok Wan mengasuh cucu. See? Maklumat. Kalau kita baca selapis, that's all. Sebab itu, kita kena go deeper, terutama dalam perkara-perkara yang sensitif. Misalnya, kapal Cina berlabuh. Kapal tentera Cina. Baik. Kapal Cina sajakah yang datang berlabuh di negara kita? Tidak. Saya tahun 90-an, setiausaha politik Menteri Pertahanan. Saya tahu setiap 6 bulan sekali, USS Carrier akan berlabuh di Pelabuhan Kelang. Macam mana saya tahu? Sebab pegawai pemerintah akan menjemput menteri dan pegawai untuk pergi melawat kapal itu. Kita pun pergi melawat kapal. USS Carrier ni maknanya 7 bangunan. Yang tenggelam di air itu maknanya 4 bangunan. Staf dia lebih kurang 4,000, 5,000. Berlayar mengelilingi dunia 6 bulan sekali. Ya, kapal Amerika berlabuh, kapal Jerman berlabuh, ya, kapal Cina pun sampai. Jadi kalau kita ada pengetahuan itu, negara kita ni bersahabat dengan semua, dari segi kerjasama pertahanan, semua kita ada. Kita ada latihan bersama, kita ada perkongsian intelijen, kita ada capacity building bersama, kita ada kursus bersama, kita ada perkongsian pegawai bersama, segala macam. Kalau kita faham dalam bentuk tasawur yang luas, kamu letaklah dalam sosial media kapal Cina berlabuh macam mana pun, kita tak mudah terpengaruh bahawa ini sentimen kecinaan punya ni. Itu penyakit kita. Masalah betul saya tengok yang itu. Betul tak kita ada kisah dengan Cina? Perbezaan ada sebab negara kita ni saya sebut tadi 560,000 km persegi. Apa isu dia? Tuntutan bertindih. Kita dengan Singapura, Pedra Blanca. Kita dengan Pelabuhan Tuas, had ruang udara, harga air, tanah Woodland. Banyak yang kita bersekata berbeza pendapat dengan dia. Kita dengan Indonesia masih ada. Kita dengan Filipina, dia tak pernah gugur tuntutan ke atas Sabah misalnya. Dengan China, dia kata ini kawasan dia ada 9 garis. Kita kata ini kawasan kita, ada hasil minyak, gas, kita akan usaha hasil. Jadi dalam suasana itu, apa pilihan? Sing-sing lengan, buat mesyuarat, kemudian terus letak kod merah, perang. Macam tu. Itu langsung tak realistik. Jadi kita kena guna kepakaran dan kemahiran diplomasi kita. Itu saja dia. Cerita dia. Jadi ini realiti. Sebab itu bila kita tengok penglibatan
beberapa kalangan, tak semestinya anak muda saja sebenarnya ya. Tapi pesan saya umum iaitu dapat maklumat tapis, cuba tengok jauh daripada itu, baru nampak rasional terhadap satu-satu perkara. Itu mesej saya. Baik. Irfan sudah, Diana sudah, Nur Ain sudah. Irfan sudah kan? Sudah. Azul sudah. Belum pasal ni okey. UiTM ini 1 juta dah alumni dia. Sekarang 120,000, 32 kampus. Dia ada 2 sudut pandang. 2 sudut pandang. Kalau kita bercakap dalam konsep persaingan langit terbuka, okey. Kalau dari perspektif itu, kita rasa persaingan sama kita dah hebat dah. Ya. Sebab kita belum diuji untuk berdamping dan compete dengan banyak lagi segmen manusia yang cukup luas dalam pelbagai disiplin ilmu. Okey. Kalau kita kata bahawa ianya mungkin tak memadai, kita patut melihat dalam konteks dunia lebih luas. Itu satu sudut pandang. Satu sudut pandang lagi kata memelihara tradisi kita adalah segala-galanya. Okey, untuk itu institusi ini tak boleh dibuka kepada orang lain. Ya, ada 2 dikotomi itu aja keputusan kita nak buat. Nampak tak? Buat masa sekarang apa dia? Status quo. Pemerintahan sekarang tak ada sebarang anjakan dari segi dasar itu. Ke depan kita tengok kemudian. Kedua-duanya ada kelebihan, ada kelemahan. Okey, kalau dalam konteks yang saya sebut sekarang umpamanya, saya baru bagi 2 contoh, China dan juga UAE. Okey. Bayangkan kalau talent kita itu sudah pun dilatih untuk bersaing dan compete seawal kita dalam kampus lagi. Ya, sudut pandang kita tentu berubah, tentu berbeza. Ya, saya baru bagi syarahan kepada pelajar-pelajar UPM minggu lepas. Okay, saya belajar UPM. Okay, kemudian sambung di Jepun. UPM, saya pemimpin pelajar. Saya seorang idealis. Tengok semua nak berubah. Semua saya nak ubah dunia ni semua. Okay. Tamat, bila saya pijak kaki sebuah negara matahari terbit, rupanya banyak lagi aku tak tahu. Okay, banyak lagi rupanya. Kita tak tahu. Banyak lagi. Ya. Yang itu mengingatkan saya pada pesan guru saya, cerita nasihat. Kisah ikan tua dan ikan muda dalam air. Seorang nelayan pasang pancing. Ikan muda nampak umpan. Dia kata sedap kalau makan ni. Ikan tua kata jangan makan. Nanti bila kamu makan, belum sempat kamu nikmati sedap umpan, kamu akan dibawa ke pindah satu alam lain yang kamu tak mahu terfikir ada alam itu. Ikan tua nasihat. Ikan muda pun patah balik. Separuh dia kata barangkali ikan tua cakap begitu sebab dia nak makan umpan itu. Ikan muda pun patah balik, engkar nasihat, tengok umpan ada lagi. Dia pun ngap. Nelayan sengak, rasa je, dia pun sentak. Ikan muda pun tengok, ada alam lain rupanya. Aku tak pernah tahu ada alam ini. Ya, aku tak sempat lagi menikmatinya. Rupanya ada alam lain. Bodohnya aku, dia kata, tak dengar nasihat ikan tua. Bodohnya aku. Dan bila nelayan keluarkan daripada mata kail, campak dalam tong, ikan muda tengok, aku ingat aku saja bodoh. Ramai lagi bodoh macam aku. Satu tong dapat. Dibawa ke pasar. Suri rumah beli, ditimbang dulu. Bawa pula ke rumah, disiat-siat kulitnya. Disiram dengan air dalam kepedihan. Dilomor pula garam kunyit. Dicampak dalam minyak yang panas. Disiat-siat isinya tinggal tulang. Tulang bagi makan kucing. Hanya kerana dia fikir dunia dia di situ saja. Ya. Jadi jawapan saya open-ended. Kedua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Zaman berubah. Ya, dinamika juga berubah. Kita boleh kekal dengan prinsip dan pegangan, tak salah. Tapi tak salah juga untuk kita meluaskan sudut pandang kita dunia lain. Saya minta maaf, lama sangat tunggu. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Afiq daripada Fakulti Sains Pentadbiran. Soalan saya terkait dengan perkara kelima berkaitan yang Datuk Seri katakan berkaitan ideologi ataupun identiti diri.
di mana kalau kita lihat sekarang ini, walaupun setelah Yang Berhormat Perdana Menteri berikan peruntukan khas kepada Sabah 600 juta ringgit berkaitan MA63, tetapi tetap ada usaha-usaha yang menunjukkan yalah perkara itu tidak sepenuhnya 40%. Tetapi yang utamanya adalah apa pendapat Datuk Seri berkaitan identiti yang terlalu kuat berasaskan MA63 ini, yang membuatkan sukar untuk kita maju ataupun membuatkan ada perpecahan di situ. Ya, dan disebabkan saya juga daripada Sabah di Putatan bersama Abang Husaini, jadi mungkin Datuk Seri boleh huraikan sedikit berkaitan isu kewarganegaraan yang MUA tidak undi tadi tu, tolak tadi tu. Ya, terima kasih Datuk Seri. Apa nama tadi? Afiq. Fik. Terima kasih Fik. Okey, apa pendirian kerajaan terhadap Malaysian Agreement 1963? Pendirian kerajaan adalah kita akan honor semua isi perjanjian. Kita akan honor. Okey. Baik Sabah atau Sarawak. Sebagai menterjemahkan komitmen kita untuk melaksanakannya, maka di peringkat government dilantik Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah mempengerusikan mesyuarat pelaksanaan MA63. Okey, beberapa minggu lepas Datuk Fadilah selepas mengerusikan, dia sebut daripada sekian perkara berapa yang sudah dilaksanakan dan berapa yang belum. Okay? Jadi dari segi pendirian government of the day, kita committed ke arah pelaksanaannya. Baik. Isu Sabah adalah terkait dengan tuntutan 40% hasil mesti sampai kepada Sabah. Okey. Dan dalam konteks ini tentulah penjelasan yang menggunakan platform mesyuarat pelaksanaan MA63 perkara itu dibincang juga. Okey. Dan dia ada dua. Yang pertama, memang di kalangan orang yang mahu betul-betul dia buat gerakan ke arah tuntutan 40 kerana kefahamannya secara harfiah tanggungjawab kerajaan mesti honor 40%. Okey. Ada juga di kalangan satu pihak lagi berpendapat bahawa ini modal terbaik untuk aku teruskan, tunjuk aku terus relevan. Okey. Macam-macam. Kerajaan tak bagi tempat pada pandangan begitu. Kita kata bahawa kita akan tunaikan tanggungjawab kita dalam konteks perkara yang telah disetujui. Okey, kita jelas pandangan-pandangan yang kita sampaikan melalui semua medium engagement kita dengan pemimpin Sabah. Okey, yang terakhir beberapa bulan lepas di Sabah International Convention Centre SACC, Perdana Menteri menyampaikan di hadapan hampir 15,000 rakyat Sabah diberi oleh pimpinan negeri. Benda yang sama dia sebut. Bahkan Perdana Menteri berkongsi pula berapa jumlah kutipan hasil cukai daripada Sabah dan berapa pula kita kembalikan. Ya, yang kita kembalikan ternyata lebih daripada 40% yang dituntut. Dalam bentuk komitmen, gaji, kaki tangan persekutuan, ya, kutipan hasil dan berapa dikembali, semua tu diberikan perincian secara terbuka tanpa selindung. Baik. Begitu juga soal Sarawak. Okey. Buat kami di KDN, isu kewarganegaraan, identiti rakyat sebagainya tu, dari segi governance kami tubuhkan jawatankuasa. Saya mempengurusikan bersama dengan Datuk Haji Ji, Ketua Menteri Sabah, jawatankuasa pengurusan warga asing. Okey. Sabah. Saya pengurusi bersama dengan Premier Abang Jo, jawatankuasa yang sama. Okey. Baik. Pihak kerajaan negeri bagi kerjasama dalam bentuk membina data, mengumpul data. Kalau di Sarawak, orang kat kawasan pedalaman yang pada dia dokumen diri ni apa perlu? Okey. Dia tak rasa ada keperluan. Tapi kerana dia tinggal di pedalaman. Tapi Premier Abang Jo kata menjadi tanggungjawab kerajaan untuk pastikan setiap rakyat dia ada dokumen. Okey, jadi kita selesaikan sama-sama, kumpul data, setiap data dikumpul, tim KDN akan invoke akta yang memberi kuasa pada kita untuk buat keputusan tentang pemberian warga negara ataupun IC atau sijil lahir. Itu kita buat. Okey. Baik. Kerajaan Sarawak dia bantu segi logistik. Kalau kita perlu heli, dia bagi heli. Kalau kita perlu bot untuk menelusuri sungai 4-5 jam, dia bagi bot. Kalau kita perlu 4-wheel drive, dia bagi 4-wheel drive. Saya hantar pegawai Jabatan Pendaftaran Negara. Outreach program kita sampai kawasan pedalaman. Ini sedang berjalan. Bukan sedang merancang. Sedang berjalan. Sabah juga begitu.
Kerajaan Sabah melalui Jabatan Ketua Menteri sedang kumpulkan data. Sebab Sabah, macam saudara tahu, ada kad IM13, kad banci, kad burung-burung, segala macam. Jadi kita kena streamlinekan perkara itu. Kerajaan yang ada hari ini, khususnya KDN, kami bersungguh untuk menyelesaikan isu ini. Baik, ya. Warga negara yang paling krusial apa dia? Yang menjadi perkara yang penting untuk ni. Semalam pun saya tengok lagi dalam ulasan setelah diluluskan di peringkat Parlimen. Ulasan oleh saudara KJ dan Syahril. Saudara dengar tu ternyata salah faham yang sangat besar. Tak semesti orang mengaji tinggi ini faham. Ya, dia kena jelaskan juga. Antara yang saya dengar, saya sibuk-sibuk bagi masa juga dengar ni, nak tengok ni. Ya, lagi jauh. Misalnya, yang pertama, perkumpulan wanita marah. Marah apa? Isteri warga asing, kalau 2 tahun lepas dapat warga negara, bercerai. Jadi, kewarganegaraan dia boleh dilucutkan. Peruntukan lama, seorang isteri warga asing boleh dilucut kerayaatannya setelah 2 tahun perkahwinan. Itu yang asal. Lepas 2 tahun kahwin, isteri warga asing ni dengan lelaki tempatan, lepas 2 tahun kahwin cerai, maka boleh dilucut ke warga negara. Yang kita pindah, isteri warga asing, 2 tahun lepas dapat warga negara, boleh dilucut. Jadi, perkumpulan wanita ni marah, habis lah, isteri ni dia dah kahwin orang sini, dah tinggalkan negara dia, kemudian dah beranak pindah sini, lucut warga negara, dia baca tak habis. Penjelasan kita apa? Yang pertama, bolehkah seorang isteri warga asing dapat warga negara dalam masa 2 tahun? Ayat pertama tadi adalah 2 tahun lepas perkahwinan, dia bercerai, warga negara boleh lucut. 2 tahun kahwin, bercerai, warga negara boleh lucut. Peruntukan lama. Tak boleh dapat warga negara dalam masa 2 tahun, tak boleh. Isteri warga asing, kahwin suami tempatan, dia 5 tahun, dia kena pegang pas pasangan, spouse visa. Tahun ke-6, baru dia dapat IC merah. Dia kena pegang IC merah 2 tahun. 5 campur 2, 7. Tahun ke-8, baru dia boleh mohon warga negara. Jadi dalam keadaan 8 tahun baru dapat warga negara, kenapa ada peruntukan mengatakan 2 tahun selepas perkahwinan, kalau bercerai boleh lucut? Benda tu tak wujud. Jadi kita pindah mengatakan bahawa 2 tahun selepas mendapat warga negara, jika berlaku perceraian, boleh dilucutkan. Baik, penjelasan. Ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau masa dia berkahwin, kata dah orang Thailand. Lepas dia berkahwin di Malaysia, dia tak lepaskan warga negara, dia masih warga negara Thailand. Bila dia kahwin dengan suami dia, lepas 8 tahun, dia dapat warga negara Malaysia. Dia pegang 2 warga negara. Perlembagaan kita kata, kita tak iktiraf 2 warga negara. Sebab itu, lepas dia bercerai, kita panggil dia, kamu ada 2 warga negara. Kita tak iktiraf 2 warga negara. Pilih satu lah. Kalau dia pilih Thailand, kita lucutkanlah warga negara Malaysia. Apakah dia tidak akan ada warga negara? Tidaklah. Sebab dia masih lagi warga negara dia yang lama. Atau katakanlah lepas dia dapat warga negara Malaysia, dia lepaskan warga negara Thailand, kemudian bercerai. Dia cuma pegang warga negara Malaysia. Apa jadi? Bacalah habis. Perlembagaan Persekutuan mengatakan, jika dengan sebab pelucutan warga negara itu, seseorang itu membawa kepada tidak memiliki sebarang warga negara, maka pelucutan tidak boleh dilakukan. Jadi tak bolehlah dia dilucutkan. Okey? Dengar. Oh, macam tu. Memang macam tu lah. Takkanlah kerajaan ni nak buat zalim kat orang. Fikirlah. Okey? Baik. Foundling baby, anak terdampar. Foundling baby, anak terdampar. Tepi longkang, tepi tong sampah. Tiba-tiba, anak terdampar. Tak tahu siapa. Okey? Kita kata anak ini adalah anak yang dianggap lahir di tempat dia dijumpai. Okey? Kalau dia dijumpai di tepi tong sampah, dinilai lah lahir dia. Bukan tulis tepi tong sampah, tulis nilai. Takrif undang-undang itu adalah hendaklah dianggap dia lahir di tempat di mana dia ditemui. Nilai. Dan
anggapan yang kedua yang kita masukkan adalah hendaklah bayi itu dianggap dilahirkan oleh ibunya seorang warga negara Malaysia. Okey. Yang asal dulu ibunya hendaklah dianggap seorang pemustaltin tetap di Malaysia. Kita kata, kita ubah ibunya adalah dianggap seorang warga negara Malaysia. Walaupun kita tak tahu ibu dia. Okeylah tu, nak marah siapa? Jadi dengan sebab itu, anak itu akan dapat warga negara secara automatik. Walaupun dia ditemui tepi jalan. Hakikatnya kita tak tahu mak bapak dia. Dia anak terbuang. Pindaan ini kata dia jadi warga negara automatik kerana kita buat dua andaian. Dia dilahir tempat dia ditemui, dia lahir oleh ibunya yang hendaklah dianggap seorang warga negara Malaysia. Okey tak? Marah juga betul. Ya tak? Dua. Maaf pasal dia tak dapat maklumat. Panjang syarah dia ni saya. Saya pasal fresh lagi. Walaupun saya mengaji sains, tapi buat warga negara ni, mari ya, kalau saya nak bahas boleh ya kan? Aku dah lumat dah satu-satu ayat demi ayat. Pasal setahun lebih bergelumang dengan perkara tu. See? Jadi, alhamdulillah dengan sokongan kuat itu, kami akan menyusul dengan melakukan beberapa pindaan akta ibu, kemudian meminda beberapa tata cara dan prosedur. Kami bangunkan standard operating procedure bagi menjawab persoalan paling asas seorang yang nak mohon warga negara. Dia tahu kat mana nak mula. Dia tahu permohonan itu sekarang kami akan proses dalam masa 1 tahun untuk kami maklumkan keputusan. Dia tak payah tunggu 5, 10, 15 tahun macam dulu-dulu. Okey lah, itu reform lah yang kita nak buat. Alright? Boleh? Cukup lah? Okey.